زيارة الكعبة للحج والعمرة في هذا العام وفي كل عام من الأعوام القادمة ويسر لنا يا الله بزيارة حبيبك المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. Hello, Assalamualaikum everyone. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Welcome to our Safa to Marwah podcast. Again, today kita dengan Daud dengan Shima lah. Tapi hari ni pun kita ada special guest lagi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz for agreeing to come. Sama-sama. Okay Ustaz, sebelum tu kita perkenalkan nama Ustaz yang kita hadirkan pada hari ini. Alhamdulillah, nama beliau adalah Ustaz Muhammad ada Muhammad? Ada. Ustaz Muhammad Firdaus Ismail selaku mudir di Al-Abqari Center. Dan juga ada sedikit lah pengalaman beliau dalam bidang umrah, insya-Allah. Pun banyak baru balik sebenarnya tu. Tak banyak. Mana banyak. baru balik juga kan. Baru Jadi boleh terangkan. Okay, fadhal Ustaz. Nak terangkan apa? Nak terangkan diri sendiri ke macam? Diri sendiri. Introduction diri sendiri. La ilaha illallah. Hutang level ke? Malam buat taksi ya. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama saya sebenarnya nama penuh lah, yang diberi nama James bukan Muhammad Firdaus bin Ismail. Alhamdulillah saya lahir dekat Singapura, orang Singapura, dekat kandang lah biasanya kan. Kita orang Singapura ni lahir dekat kandang. Alhamdulillah sekarang ni berumur 21 tahun. Tak boleh tipu Tak boleh tipu Puasa Alhamdulillah, buat masa ni saya berkhidmat di sebuah education center di sebelah Rasulullah Muhammad Barat Singapura, iaitu bukan barat, North apa? North. Selatan ke utara. Saya back to feel sikit. Saya kalau bahasa Uganda saya tahu. Saya bahasa Melayu tak tahu sangat dah. Daerah Woodland lah. Iaitu Al-Abqari Education Center. Saya selaku Rasulullah Muhammad dakwah officer dekat situ. Alhamdulillah. Dan dia telah berjalan dalam jangka masa 3 tahun dah sekarang. Dah 3 tahun. 3 tahun dah. Baru 3 tahun. Okey, maksudnya sebelum CV itulah baru buka. Sebelum CV Sebelum CV buka dah. Lepas tu bila nak kembang CV. Dia tak kembang, saya yang kembang. Okey Ustaz. Baik. Soalan yang pertama yang kita akan mulakan. Baik. Apakah pengalaman Ustaz dalam mengendali sebagai jadi jemaah dan juga mungkin peluang yang diberi sebagai mutawif selama berpengalaman sebagai asatizah di Singapura. Bandingkan dahulu zaman 90-an sampai awal 2000 sampai sekarang norma baru. Apa perbezaan dan pengalaman itu? Baik, Alhamdulillah. Nak dikatakan nak jadi mutawif ni, saya bukan mutawif pun. Kan? Kira baru pulang lah daripada umrah. Baru pulang dari umrah. Dan sebelum ni ada pergi umrah. Umrah yang pertama saya pergi, tak silap saya, dengan mak bapak lah, tu yang pertama. Tahun 90-an. Tahun 90. Itu masa tu saya Pasar Zeng masih ada. Pasar Zeng masih ada. Duduk pun dekat hotel Aziz Koge. Aziz Koge tu. Aziz Koge, kira benda yang kalau tak pergi sana tak kenal Aziz Koge haram. Betul. Kira zaman tu zaman pergi ambil gambar, murid apa, muazzaf nampak, muazzaf koyakkan Kodak lah, koyakkan filem. Betul. Saya ingat awal sekali saya pergi, mutawif saya Ustaz Arun Akhtar. Ustaz Arun. Tak tahu dia kenal tak kenal lagi lah kan. Allahu'alam lah, mungkin dia masih muda lagi masa tu. Lepas tu saya pergi yang kedua. Ini akan tengok perbezaan. Perbezaan yang kali kedua saya pergi dah okey sikit lah. Dah orang kata tu dah lebih maju. Lebih maju berbanding dengan lain. Nak dikatakan perbezaan tak banyak sebenarnya. Perbezaan daripada segi kawasan tempat itu memang banyak perubahan dan perbezaan. Yang penting bila kita pergi umrah, menunaikan umrah tu, perbezaan terletak pada diri masing-masing. Dan mindset orang pergi sana beza tau. Contohnya, zaman dulu orang pergi umrah mungkin harganya 1,000 lebih, 2,000 lebih. Dan bila
masa berlalukan masa berganti masa, harganya meningkat. Mindset orang pergi ni, aku bayar mahal-mahal, kira aku spend banyak-banyak, ini je ke aku dapat? Ataupun contoh Ana pergi dengan ente, Ana belanja mahal, ente pun belanja mahal sama, tapi iman ente up lagi lah daripada Ana. Contoh dia kata, jom lah Firdaus, kita buat umrah lagi. Aku bayar mahal-mahal, aku nak pergi jalan juga. Kira mindset orang lah pada ketika tu. Mindset tempat memang tak dielakkan dah. Memang tempat tu semakin baik. Yang masalah di sini bukan nak tackle tempat, nak tackle jiwa kita. Jiwa kita. Setiap kali saya pergi pun tak banyak kali. Bila saya pergi, setiap jemaah tu nampak perbezaan karakter, dan banyak karakter yang ada tu. Ada yang mencuitkan hati, ada yang sedih hati. Ada yang sedih, ada yang membuatkan kita rasa macam insaf. Ada few kisah-kisah yang saya alami ketika saya lakukan umrah, yang balik buat saya ponder lah. Cuba kita ada few lah, ada few yang saya alami, yang ada yang saya pergi tu, satu kali saya pergi, ada few saya ada few. Satu kali saya pergi tu, dia pergi dengan bapa mertua dia. Okey. Bapa mertua dia. Saya jemaah. Sepanjang pergi ke sana, dia marah bapa mertua dia macam budak kecil tau. Bapa mertua dia pula ada penyakit suka buaya kecil. Silsilatul baul. Jadi selalu nanti kain seluar dia ada najis. Kain umrah dia. Bayangkan dengan tengah orang ramai tu, dia kata bapa ni menyusahkan betul lah. Nak ikut juga. Kira macam dia marah bapa di depan kita. Jadi saya pada ketika tu, saya pergi seorang masa tu. Saya nampak macam kesian pakcik ni. Jadi nak tak nak, saya teman lah. Kira anak menantu dia tak bawa dia. Saya mutawif personal dia. Kira macam pergi sa'i, pergi tawaf, pergi jalan-jalan. Saya berkepit lah dengan pakcik tu. Dengan berkepit. Kira orang pergi tawaf lambat, nanti dia pekik lah. Cepat sikit lah jalan ke apa. Cakap tak apa bang, saya handle. Saya handle. Kira saya tolong lah teman. Tapi dia jalan lah. Dia berjalan, tapi lambat lah, orang tua. Lepas tu dengan kain dia yang najis, kan kesian. Betul nak kata, ustaz sah ke ustaz? Kata sah, jangan tak ada masalah, sah. Dia ulang alik dia dan pelan, sa'i pun lambat. Kira tawaf dengan umrah tu bukan musim yang ramai orang tau. Habis dalam 4 jam. Sampai stop nak kena semayang, sambung balik sa'i. Kira memang lambat, memang penat lah kan, layan orang tua lah kan. Jadi every single time bapa mertua dia buat masalah, dia pekik, dia mengamuk, dia macam benci. Benci dia tahap benci yang teruk. Dalam jemaah tu ada few karakter. Wallahualam, saya tak tahu kenapa saya kena macam itu. Ada few karakter. Ini yang nak fokus kat pakcik ni lah. Dia bila balik Singapura, seminggu 2 minggu, saya jumpa beliau, abang ni lah, dekat sebuah stesen kedai minyak. Tangan kanan dia berbalut. Kata, bang, Assalamualaikum bang, kenal saya tak? Saya kenal. Dia kata, ustaz, tangan saya masuk mesin, ustaz. Masya Allah. Tengah kerja, tangan dia masuk mesin. Saya mengaku ini balasan Tuhan, sebab saya kurang ajar dengan bapak mertua kat sana. Hancur tangan dia. Hancur. Masuk mesin. Itu benda yang buat kita macam la haula wala quwwata illa billah. Tapi dia tahulah. Dia tahu, dia sadar. Alhamdulillah dia sadar yang ini salah dia. Dalam jemaah yang sama juga, makcik joget mayang joget inang gitulah dalam kapal terbang ketika nak balik ke Singapura. Sengaja ke tak sengaja? Dia berjoget daripada dalam kapal terbang tu. Satu apa betul tu carrier tu satu macam tempat tu kan. Daripada hujung sampai hujung. Kira kita cuba tenangkan dia. Joget mak inang lah kira. Joget mak inang. Ada yang masuk lah. Dia bukan ada yang masuk, ustaz. Dia dah macam tak betul. Okey. Sampai suami dia pada ketika tu dah malu. Suami dia cakap, ustaz, bini saya dulu penari. Memang perempuan joget. Kira mungkin pada ketika tu kita rasa macam benda ni alhamdulillah mereka nak bertaubat.
mereka nak bertaubat, tapi pada awal niat pergi umrah tu, nak ziarah Rasulullah, nak pergi Kaabah, nak tawaf, niat kamu tu apa? Pergi untuk apa? Betul. Kalau pergi untuk saya saja pergi, taubat kamu diselindung dengan niat tu. Tapi kalau kamu pergi betul-betul untuk niat bertaubat pada Allah, memang dah nak, ya Allah, aku takhalas, apa aku buat dulu tu, aku nak settle lah ya Allah. Mungkin tak terjadi benda tu. Kalau betul Allah terima taubat kita, Allah tak akan malukan kita, Allah tak zalim. Betul. Allah tak zalim. Macam-macam gitulah. Dalam grup tu juga, Allahu Akbar. That group itself, Wallahualam, saya tak tahu kenapa. Macam banyak sangat masalah dekat grup tu lah. One of the pegawai. Mulut dia, subhanallah. Mencarut, mencaci, mengumpat, kira pergi kat sini, kata Firdaus ni tau. Jangan dekat dengan itu, gini. Saya macam, waktu tu saya, yelah muda lagi, macam nak cik tampar kan muka pun tahu. Kau sibuk bilang orang punya aib, diam sudahlah kan. Lepas tu bila ustaz tengah ceramah, ustaz tengah ceritakan, ni saya tahu. Ni saya tahu. Ni gini, macam ustaz contoh saya ingat lagi question tu. Ustaz tanya, kira guru yang bawa lah, kenapa Zuhur Asar baca pelan? Itu pasal perang. Kau sibuk kenapa? Diam sudahlah. Kau ada tag pegawai kan? Diam. Benda ni nak manfaat kepada kita ni jemaah. Lepas tu lat 2-3 hari sebelum pulang, dia hilang suara. Totally hilang suara. Hilang total suara. Kemudian hari terakhir dapat suara balik, saya ingat lagi. Hari terakhir dapat suara balik depan Kaabah. Ustaz tu bawa kita pergi depan, doa, munajat dengan Allah SWT, minta maaf. Dia minta maaf dengan satu-satu. Lepas dia minta maaf, suara dia timbul. Masya-Allah. Benda tu saya rasa macam, jangan main-main. Jangan main-main dah Kaabah ni. Sana memang tak boleh celupar lah. Tak boleh celupar. Celupahnya pun dalam hati pun bahaya. Benda-benda celupar ni terjadi juga dalam diri saya sendiri. Ada few benda lah yang terjadi. Antaranya qabulnya doa 100% on the spot. Betul. Qabulnya doa on the spot. Waktu tu first time saya pergi umrah dengan mak bapak, saya minta benda pelik. Qabul on the spot. Tahu minta kahwin masa tu kan? Tapi masa tu masih kecil lah kan. Waktu tu Raja 5 salah saya. Qabul saya minta apa tahu? Depan Kaabah. Saya ingat lagi depan Kaabah. Benda ni kelakar lah, tapi jangan ketahukan saya. Bagi saya kelakar lah. Macam aku budak-budak, aku buat benda gini, mati lah, orang tak tahu kan. Betul. Tapi mak saya tahu. Sebab saya share dengan mak saya lah pada ketika tu. Saya pergi dengan bapak saya. Budak umur 11 tahun, 10 tahun kira doa. Saya doa apa tau? Saya doa, ya Allah, aku nak janggut. 11 tahun. Doa tu, saya macam, sekarang ni macam fikir, asal aku minta janggut asal aku tak minta benda lain Kira doa tu, ya Allah, aku nak janggut lah. Sebab masa tu mungkin belajar Syama'il kan, belajar hadis, Nabi dia janggut, handsome. Ya Allah, aku nak janggut lah, ya Allah, aku nak janggut macam Nabi lah. Saya amin, saya lari keluar masjid. Bapak macam, oi! Saya lari keluar, balik hotel. Tengok cermin, keluar 3 helai. Masya Allah. Before that memang tak ada. Tak ada janggut, memang tak ada janggut. Budak kecil. Clean. Saya balik hotel, saya tengok keluar 3 helai. Betul-betul nampak ada 3 rambut kat bawah dagu saya macam, weh, betul lah, doa makbul. Terus saya share dengan mak saya lah. Mak saya sampai sekarang mak saya ingat. Saya cari mak saya tu. Janggut. Janggut. Mak saya macam, apa kau janggut? Doa, tadi doa janggut. Tapi masa tu memang is a pure intention doa lah. Kira pure lah. Kira macam, ya Allah. Kira muka selenga kan. Ya Allah, angkat tangan, ya Allah, aku nak janggut lah. Macam Nabi, Ustaz ajar Nabi janggut handsome. Mungkin dapat janggut handsome ni belum dapat lagi lah. Tapi
Memang ni Memang jadi on the spot lah. Jadi Jadi. Memang jadi. Itu gerak doa. Boleh cerita lagi Boleh. Tak ada masa. Lagi satu yang menjadikan saya muskil sampai sekarang, gerak hati. Dekat mana tau? Dekat gua apa? Gua Hira. Gua Hira. Nak naik atas. Naik atas. Saya masa tu confident pakai sweater. Confidentnya pakai sweater. Dalam pakai t-shirt. Dia pergi malam kan, sejuk. Sejuk. Cakap sejuk lah. Pergi lah. Naik panjat. Panjat kau. Stay ready kan panjat. Naik tu, masa saya naik, pitam lah. Okey. Macam pitam. Macam, asal aku pitam ni? Tiba-tiba pitam. Dah pitam, duit tak bawa. Handsome ni perangai kan. Duit tak bawa, air pun tak bawa. Bagus. Hero. Hero kan. Dah ada janggut, hero lah. Maksudnya dah besar lah, dah besar. Pergi naik atas, pitam kejap, pitam duduk. Saya bawa kamera. Saya bawa video cam. Video cam saya ingat. Sebab video cam tu lah saya tak buat duit dengan air. Kemaruk. Kemaruk nak rekod. Masa tu saya nak buat vlog lah, kira YouTube tak ada lagi. Kalau ada aku dah kaya dah sekarang. YouTuber YouTuber naik Goira. Naik tu, saya dah pitam, saya duduk kejap. Saya tengok kawasan bawah dataran lah. Dataran tengok. Tiba-tiba macam blank tau. Orang tak ada. Orang hilang. Saya macam, taklah aku, ini hayalan kot, ni hayalan. Maksud dah terang sikit. Okey. Dah terang sikit. Dah terang sikit ke tak. Saya di atas. Di atas, saya tengah rekod tu. Dulu, saya tak tahu sekarang lah. Ya, sekarang pun sama ada kedai lah kan kat atas tu. Saya tengah fikir macam mana orang Arab ni angkat Xbox kat ni atas ni kan. Kan fikir kan. Tu ada kambing kat tepi, apa kambing tu bikin. Dah duduk situ tak apa. Confident keluarkan wallet. Tak bawa wallet. Ni dekat depan kedai kopi kan. Bukan kedai kopi dah, kedai tu. Kafe. Duduk. Kira dulu buruk kafe buruk kafe buruk. Satu orang minum Mirinda kan. Sedapnya. Minum air putih. Semua dah penat-penat kan. Jemaah Singapura pelukit. Tak tegur aku, tak tanya apa-apa, aku diam ni lah kan, telan ludah je. Datang 2 orang Arab. Jubah, tak pakai kasut. Datang berbual dengan saya pasal kamera. Kata, apa khabar kau, sihat? Kau ambil video ke? Cakap, kau ambil video ni. Terus dia cakap dengan saya, kau boleh cakap orang putih? Cakap boleh. Cakap orang putih lah dengan aku, nak tanya bahasa orang putih. Saya rekod dia tau, rekod berkhabar 2 orang. Lepas tu hati saya macam terdetik segila. Kau nak air? Masya-Allah. Berikan air. Dia berikan air putih, satu botol besar. Minum. Masya-Allah, ahlan wa sahlan buat luar. Saya duduk je minum. Ketawa lah kan, happy. Berbual biasalah, biasa. Dia orang Saud, dia kata dia orang Saud. Dah berbual, nampak orang minum Mirinda oren. Tengok orang tu kan, air putih, air manis tak juga ni. Kau nak air Mirinda? Dia pergi beli air Mirinda. Dia beli air Mirinda. Minum. Kata okey, kau habiskan minum, kita nak sambung ni atas. Saya rekod dia all the way. Saya rekod ni atas, dia pusing. Bila dia ni atas, dia kena pusing satu batu. Dia pusing batu ni, saya rekod dia ni gini, dia tak keluar. Dia tak keluar. Dia hilang begitu saja. Dia hilang begitu saja. Siapakah itu? Doa gerak hati je nak air. Allah hantar orang terus. 2 orang. Ada 2 orang. Mungkin rakib atid kot. Agaknya tu. Kasih air, kasih Mirinda. Lepas tu tak apa. Saya rekod semua okey lah. Saya tak fikir apa. Saya macam fikir siapa mana orang ni. Kira ni atas lah, ni atas. Turun bawah semua habis cerita kat hotel. Rewind balik video tu. Video semua rosak. Tapi Ustaz ingat tak muka dia macam mana? Ingat lah muka dia macam mana. Ingat lah muka orang Arab lah. Pakai jubah ke? Jubah. Tapi tak pakai kasut. Tak pakai slipper. Ke jubah je. Jubah putih. Putih. Duduk putih. Ke ramah mesra. Wajah putih juga. Itu dalam jalan. Tak pakai kasut. Yang peliknya, kau tak pakai kasut. Kalau budak-budak naik lari tak kasut, dia faham juga. Ni orang tua.
Kan saya pun masa tu dah haus kan, tak fikir dah malaikat ke apa. Memang masa tu memang tak terfikir pun langsung kan. Fikir air. Fikir air. Haus. Haus. Itulah antara pengalaman yang buat kita rasa yang pergi umrah ni dia bukan satu benda yang kau boleh buat, kau boleh banggakan, tidak. Kau boleh rasa yang kau pergi ni untuk dapat title kau dah pernah pergi, tidak. Kau pergi ni untuk holiday, tidak. Kau pergi ni, hakikat umrah ni ziarah hati kau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Waktu guru saya pesan, kalau kau pergi Kaabah, kau melihat Kaabah, tak ada apa yang terdetik dalam hati kau, bermakna Kaabah tu hanya batu dah. Pergi ziarah Madinah, kalau kau tak rasa sakitnya hati kau bagaimana Rasulullah disakiti, apa yang kau lihat tu hanya kubah hijau. Betul. Kira hakikat di sebalik umrah tu kita akan dapat. Nak apa tu, nak menghayati tu. Nak menghayati tu. Makan Antum lagi faham. Antum lagi selalu pergi perdana kan. Tak selalu sangat. Selalu, orang tahu selalu. Jangan bedik. Jangan bedik. Benda-benda ni selalu. Saya bila antum lagi, antum sebagai aku berada Ana yakin sangat-sangat. Saya yakin sangat-sangat. Mutawif macam antum sendiri, Ustaz Syahidan sendiri. Diorang mesti dapat rasa yang diorang pergi ni, satu memang betul tugas. Amanah, ni amanah. Lepas tu korang pergi ni, korang kena betul-betul prepare mentally, physically, akan menghadap every time pergi lain-lain jemaah. Betul. Kalau saya sendiri pergi sebagai jemaah dengan sebagai apa, orang kenal lah saya ustaz, tapi saya bukan mutawif, saya jemaah. Pergi je dah macam-macam cerita aku dapat. Apa lagi korang? Yang macam pergi, lepas tu balik, rehat sebulan ke 2 minggu, lepas tu pergi lagi. Kira korang punya mentaliti dengan fizikal nak kena mantap lah, nak kena sedari. Kalau kita sebagai mutawif di sana, saya harus tolak emosi. Emosi tu tak fikir. Kalau layankan emosi, memang dah kena maki dah. Betul. Saya pernah kena maki tengah duduk ni, tengah baru sampai nak duduk, nak makan ni. Boleh dia kata, apalah orang tu, mustawif tu, tak apa concentrate langsung, tak tunggu kita. Padahal saya tengok, ini saya dah tengok lama, tak ada orang yang keluar. Tiba-tiba dia muncul dari tang mana keluar, lepas tu dia salahkan kita. Jin kot tu. Tak tahulah, wallahu ta'ala alam. Jadi nak marah ni, padahal dia duduk tak jauh, macam sana je duduk, baru nak alamak, kalau ikut mati memang aku nak debu aja ni. Tapi tak boleh, aku pun tak boleh. No. Diam je, step stumble, step bodoh, step dono ya. Sambung makan. Hujung-hujung dia paisi sendiri. Hujung-hujung dia a few yang 20 perangai, 20 orang, 20 nak kena sabar kan? Yes, betul. Macam-macam cubaan, macam-macam rintangan yang ada pun, yang dah buat perangai pun dia pun dah meninggal. Yang buat lawak bodoh kadang boleh ingat, tapi dia dah, Allah dah jemput mereka. Jadi sedih lah, dan kenangan tu banyak lah. Betul. Yang gembira dan juga yang sedih. Dan juga didikan daripada almarhum Ustaz Mahmud. Dia pun buat satu teguran yang simple aja, tapi sampai mati pun saya boleh ingat. Dia bilang waktu tu saya pergi belasan tahun dengan dia. Daud, dia semayang dekat Raudah. Jadi dia bilang, kita orang bagi dia bagi Baba. Baba pesan, Daud, ini waktu tu kita Raudah tu apa tu, kapet hijau, ada kapet putih dengan ni, jadi membezakan. Waktu tu lama lah, tahun awal 2000 lah, awal 2000. Jadi dia bilang, Daud, ini Raudah, ini batas Raudah. Dia bilang jemaah lah. Okay. Tadi Baba nampak Daud semayang. Kalau kita semayang sujud kan, kaki sepatutnya lipat kan. Dia bilang
dia suduk, dia tolak. Jadi kaki saya tekan macam mana beginilah. Okey, dia tolak dari belakang. Daud, baba yang tolak tadi. Kenapa ustaz? Kalau sembahyang sunat tak apalah, tapi sembahyang wajib itu tak sah. Itu satu teguran yang dia bilang. Sampai sekarang pun saya ingat almarhum. Kedua, dia bilang, Daud, di sini perbatasan. Tetapi ada juga hadis yang mengatakan di antara rumah-rumahku adalah Raudhatun min riyadil jannah, daripada taman-taman syurga. Jadi dia cerita Nabi ada banyak rumah di situ, mana perkarangan isteri-isteri Nabi situ. Jadi di antara rumah-rumah tersebut juga adalah taman syurga. Tapi ingat ini hadis dhaif untuk panutan sendiri. Untuk panutan sendiri, bukan untuk berhujah. Jadi kemarin yang last dapat pergi tu, satu pakcik ni lah, kita dah betul-betul sui ngam-ngam ho lah atur jemaah untuk masuk Raudah. Tapi entah macam mana pakcik ni boleh tersasau, boleh terlepas. Jadi dia macam bingit dengan kita. Terlepas kita. Masuk tak dapat pergi lah. Tak dapat masuk. Kita dah masuk. Dia ikut, tapi entah macam mana dia tak termasuk lagi tu. Lepas tu kita cari, mana pakcik ni? Tak ada. Lepas tu bilang, itulah semalam pakcik ikut tak dapat semayang. Terus besoknya kita nak ziarah makam. Kita ziarah makam, saya try bawa dan saya selitkan dalil ni yang apa yang dipesan. Bilang pakcik, ini sebagai panutan diri sendiri. Kalau kita boleh tapi berpegang untuk diri sendiri, bukan untuk berhujah. Yalah. Jadi benda-benda macam ni yang kita kena psychokan jemaah ni. Nanti kalau tidak apa, ujung-ujung dia salahkan kita. Jadi untuk kita cuba selitkan psycho dia, cuba dia faham bahawasanya okey, aku dapat juga, tapi bukan tahap yang atas, mungkin yang bawah sedikit. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang bikin kita ingat pesan-pesan guru kita. Betul. Benda-benda yang kita tak tahu, dia tegur sampai mati pun kita ingat. Betul. Itulah di antaranya pesan-pesan yang saya ingat dari almarhum Ustaz Muhammad bin Majid. Memang mutawif, kalau kita lihat mereka perlu ada banyak sabar lah. Kalau apa saja travel tergelincir, mutawif kena. Mutawif kena. Lepas tu nanti agensi management dia kena. Management nanti kalau diorang nak tai chi, diorang tai chi balik. Yang sepatutnya mutawif jangan makan, jangan mandi, jangan buat apa. Duduk lobi je. Tunggu lobi. Ihram semua kat tepi lah. Kalau saya dah penat, saya pernah nampak dia bilang, dulu kalau aku penat, aku tidur dengan ihram tau. Nanti besok bangun, kalau next umrah dengan itu juga aku bangun. Tak percaya. Lepas tu bila pergi umrah dia, betul dia mana. Saya memang balik dia dengan vest ke, dengan ihram ke, dengan kepala botak ke, tidur. Sadar-sadar subuh, wash up, dah mandi ke pak rebuk, keluar lagi. Penat ini penat mental. Penat mental, penat fizikal. Jadi sabar dan teruslah sabar. Apa boleh buat Kasim? Ada makna tu. Ada. Sabar dan sabar tu ada makna. Banyak makna tu Ustaz. Banyak tu. Jadi itulah sikit sebanyak pengalaman yang ada. Banyak lagi lah, cuma this is your show. So dia patah balik kat saya. Patah balik kat Ustaz. Ada tak pengalaman yang okey tadi yang pelik-pelik kan? Ada tak pengalaman yang betul-betul aneh, misteri salah satu atau benda pelik lah nampak? Tadi yang dua orang tu. Tu pelik tu. Tu pelik pelik tu. Kalau pengalaman pelik daripada segi misteri macam contoh daripada segi gangguan ke apa ke, bunyi jin ke apa ke kan, gangguan-gangguan, alhamdulillah so far tak ada lah. So far tak ada lagi lah. Jangan cakap belum lah Ustaz. Kalau belum tu akan ada. Tak nak. So far tak nak. Kalau belum ada tu, doa tu akan ada. Dia tak nak lah, tak nak ada apa? Ada daripada ni lah, pengalaman-pengalaman macam ni. Cuma keindahan dekat sana tu, pernah satu kali tu saya pergi, saya termerajuk dengan Tuhan.
termerajuk ni kalau di tagline ni orang mesti tengok ni. Merajuk. Termerajuk dengan Tuhan, bukan termerajuk dengan Allah lah. Bukan merajuk tu marah, tidak. Allah tu Tuhan kita kan. Yalah. Tak ada hak pun kita nak merajuk. Cuma macam terkilan sebab waktu tu nak nak pergi ke ajar Aswad. Tak dapat. Tak dapat. Macam termerajuk lah, macam aku tahu dah aku ni hamba yang tak baik, aku tahu lah. Nyonya sendiri lah. Nyonya sendiri tak dapat izin kan. Malam tu saya balik lihat, sebelum qiyam tu saya terlelap. Dalam mimpi tu Kaabah kosong. Kaabah tu kosong, depan saya Hajar Aswad. Kira dalam mimpi tu ibarat kenyataan tu. Saya dapat rasa mimpi tu adalah kenyataan. Kira bangun, kira saya buatlah apa-apa dekat panjang suatu, cium ke, peluk ke, apa ke, tawaf dengan seorang-seorang. Kira bangun daripada mimpi, perasaan saya aku baru habis bikin ni semua. Itu bagi saya indah. Kira macam termerajuk dengan Tuhan. Dan dapat lah. Tapi merajuk in a good way lah. Kita kalau merajuk in a bad way, Tuhan macam kau siapa kan. Termerajuk in a good way lah. Termerajuk dengan Tuhan. Terkilan lah macam sedih. Pergi tak dapat. Malam tu saya dapat rasa mimpi tu memang ni anugerah Allah SWT berikan. Jarang-jarang orang boleh mimpi macam tu. Jarang-jarang orang boleh. Jarang-jarang Wallahualam pun tak tahu. Termerajuk pun. Termerajuk betul. Termerajuk tu rasa macam, merajuknya tu rasa macam dah tak nak pergi lagi lah. Macam gitu lah. Kira macam tak nak buat lagi lah. Kira bila dah dipujuk balik macam itu kan, baru datang semangat balik dah. Kalau tak memang tak lah. Okay, Ustaz. Next question. Tell us of a story of a place, of a history yang kita jarang-jarang dengar. Satu tempat atau satu sejarah tentang di Mekah atau di Madinah bila mereka pergi ziarah haji ataupun umrah, yang jarang-jarang orang dengar. Jarang-jarang orang dengar. Baik, antara yang saya tak tahu lah, yang saya tahu, dekat daerah Taif. Daerah Taif, kalau tahu dah, kalau ramai yang tahu, Masjid Qub. Masjid Qub kan. Kira saya tak tahu, Wallahualam, apa yang saya lihat daripada diri saya sendiri. Kebanyakan yang pergi tu, mereka tak merasakan ini asar Nabi. Ini asar Nabi. Bila kita masih katakan tentang asar Nabi, kita nak kena ambil tahu yang kita lihat Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ni pernah diriwayatkan beliau ni antara orang yang tergila-gila mengejar sunnah. Sama ada qaulan atau fi'lan atau taqrir. Pernah satu ketika tu Sayyidina Abdullah bin Umar bawa rombongan. Kemudian dia berhenti. 70 rombongan. 70 orang, bukan 70 orang tau. 70 caravan, maaf. 70 caravan. Dia berhenti, dia lari dekat belakang pokok tu. Belakang pokok, lari kat tengah padang pasir belakang pokok. Lepas tu dia patah balik. Dan sahabat tanya, wahai Abdullah bin Umar, kenapa kau lari ke sana? Dia kata, ketika aku safar dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pergi ke belakang sana untuk qada hajat. Maka aku pun nak buat yang sama. Lepas tu Sayyidina Abdullah bin Umar antara orang yang ikut sunnah on 100%. Ketika dia berjalan dengan kuda, naik kuda jalan, tiba-tiba dia turun, dia tarik kuda kat depan, tu dia naik balik. Sahabat tanya, kenapa kau buat macam itu? Sebab aku pernah jalan dengan Rasulullah, sampai ke tempat ni, Rasulullah turun, Rasulullah jalan, bagi salam kat orang-orang, Rasulullah naik balik. Waktu tu tak ada orang pun. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar tetap turun, tarik kuda, naik balik jalan. So, jadi exactly lah. Dia mutaba'ah sunnah. Dia mutaba'ah sunnah mi'ah bil mi'ah. Sampai Siti Aisyah kata dia ni antara orang yang so-called gila lah, gila-gila ikut sunnah. Jadi kita antaranya, kita kalau pergi asar Nabi SAW, antaranya Masjid Qub lah. Yang saya pergi tu, saya diceritakan yang Masjid Qub tu lah satu tempat yang Rasulullah pernah sandar dan menyebarkan dakwah dekat situ lepas Taif. Lepas Taif.
kira tempat tu bagi saya lah, ini personal punya perasaan. Setiap athar Nabi ada roh. Ada roh dia, ada cahaya dia, ada benda yang tersinar. Bila kita pergi satu-satu tempat athar Nabi tu, jangan lepaskan peluang untuk buat apa yang Rasulullah buat. Kalau contohnya dekat situ disandar, sandar dekat situ. Sandar dekat situ, ambil keberkatan. Bukan nak kata ambil keberkatan tu ambil colet letak dekat baju, tidak. Ambil keberkatan yang Nabi aku pernah buat gini, aku pun nak buat macam ini. Ini athar Nabi SAW. Dan tempat itu dikatakan satu tempat yang sangat kecil, tempat Rasulullah SAW berehat dan menyebarkan dakwah ketika di Bumi Taif. Dan saya tak tahu, wallahu alam, saya tak tahu sama ada ramai yang pergi untuk ziarah tempat atau ramai yang pergi untuk ziarah athar Nabi. Sebab penjelasan tentang athar Nabi dengan tempat sejarah beza. Tempat sejarah kita pergi, Rasulullah pergi sini, ini ladang kebunnya ini ladang kebunnya ini, yang jumpa Allah SWT Muhammad, yang jumpa seorang lelaki yang nak masuk Islam kan, lepas tu nak tanam kurma semua, itu semua kisah, Tapi ziarah itu history. Bila kita sebut pasal athar Nabi, itu bukan history, itu keadaan sekarang ni. Sebab athar Nabi tak akan hilang. Saya perhatikan tugat-tugat di sana, dia bilang ini sebagai kesan, ini sebagai tanda je. Dia orang takkan cerita lebih daripada tu. As export and everything. The as export. Wallahu alam, this is based, nanti dia cakap putih lah, this is based on the history, from the narration that we know, this is the place. Tapi namun untuk kita masuk atau tu dia takkan galakkan lah. Dia takkan galakkan. Pasal bas lalu je. So far all the years that I go, bas lalu dia akan cerita je. Dia cerita. Jarang kita dapat masuk. Betul. Kok jarang? Jarang masuk. Saya diberitahu pun sama, jarang stop. Jarang stop Ustaz. Jarang stop, kita dah stop. Betul. Kita cuba untuk betul. stop. Kita tak ada kuasa Ustaz. Kita ada kuasa kan. Contoh lah, kalau let's say travel agency tak berikan izin untuk stop, kita pun tak boleh stop. Takkan jemaah nak tiba-tiba Ustaz nak kena berhenti Ustaz. Kau siapa? Contoh macam itulah, nak pergi sendiri. Kan, cuma bila kita pergi sana, diri sendiri tahu. Saya tak cakap pasal travel agency, diri sendiri. Pergi athar Nabi bukan tempat ziarah history. Kita pergi athar Nabi, ziarah athar Nabi. Sebab kesannya itu ada. In a way, orang yang macam mungkin macam saya, yang tak faham sangat kan apa tu athar Nabi, which means kirakan macam apa tu, feel what Rasulullah feel, is it? Yes. Antaranya lah feel what Rasulullah feel, dengan kita nak kena ada connection tau dengan Rasulullah. Orang yang kita sayang dah lama tinggalkan kita, ataupun kita dah, orang kita sayang ni, contoh seorang suami dengan seorang isteri tinggal bersama 30 tahun, nampak isteri dah meninggal, nampak tudung teringat isteri. Betul. Macam itulah. Inilah tempat arwah nenek kau baring. Betul tak? Betul. Macam itulah kita dengan Rasulullah SAW. Bila nampak tempat sandar tu, takkan macam, okay, this is the place that Rasulullah SAW sandar. Oh yeah, so nice. Oh yeah. Rasulullah ni apa? Material ke? Tak kan? Jiwa. Ada connection dalam jiwa. Tapi ini masing-masing. Bagi orang awam yang tak faham, tour guide megang peranan. Dia macam itu. Sebab kalau pergi dengan Ustaz Osnan kan, saya suka Ustaz Osnan, setiap kali tempat sejarah dia pergi, dia akan bersyahadah, dia akan bersaksi bahawasanya kita telah pergi dan tempat ni adalah doa tu Ustaz. Naik berumah saya. Tekan, ingat tak? Nanti setiap kali Ustaz sebelum berangkat dia kan, okey, kita baca doa ni, kita bersaksi kita dah berada di sini dan kita dah pergi tempat yang besar ni, dan kita bertawassul kepada Nabi, semoga tempat ini menjadi saksi yang kita telah menjalankan sunnah. Saya tak ingat apa tu, tapi saya tahu. Saya pernah sikit lebih kurang halal lebih kurang macam itulah cerita dia. Betul. Jadi jarang orang-orang asatizah seperti itu yang buat. Dia kalau betul-betul dia rasa, kalau you went to Masjid Qud itself, sebenarnya boleh rasa dalam jiwa tu. Betul. Dia punya menusuk tu. Dia Allahu Akbar. Hakikat umrah ziarah Rasulullah SAW ni, asar Nabi kata, ataupun
ataupun Kubatul Khadra ke apa ke, pergi Raudhah ke apa ke. Kita dah disibukkan dengan beratur. Betul. Sibukkan dengan nak baca apa. Sibukkan nak dengan nak siap-siap ni. Dalam perjalanan tu, perjalanan daripada Mekah, contoh daripada Mekah kamu nak pergi Madinah ataupun daripada Jeddah nak pergi Madinah. Dalam perjalanan tu, kau dah sepatutnya rasa getarnya tau. Getarnya tu. Sebab cinta tak perlukan bahasa. Betul. Kita tak boleh macam nak kelang kabut, okey baca apa. Cinta tu kau kena ada dulu baru kau boleh baca. Kalau cinta tak ada, saat kita baca Assalamualaikum ya Nabi, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum tu pergi shopping. Bukan masalah. Kita nak terapkan daripada awal lagi, daripada kursus dekat sini. Nak kenalkan siapa yang kita bakal ziarah dan apa yang kita akan buat umrah tu. Baru kita dapat rasakan, macam itu, macam ini dah tempat Rasulullah kat tempat ni. Tempat Taif Rasulullah dicampak dengan batu, dicampak dengan kayu. Strawberry Taif. Betul. Baru pergi strawberry Taif. Kira macam gitulah Ustaz. Macam gitulah. Faham tak? Atau faham tak? Kira macam tempat tu memang betul. Tempat tu dah jadi. Nabi Rasulullah SAW dah doakan. Itu hasil doa Nabi SAW. Di sebalik isi intipatinya, jalankan kita jemaah ni daripada awal perjalanan Rasulullah. Bukan kita pergi tu setakat menikmati apa yang Rasulullah dah doakan. Rasa sengsaranya. Lepas tu kita, bila rasa sengsaranya, kita penat pun kita rasa macam paisi kat Rasul. Kan? Betul. Rasulullah kita abad pergi kita kot. Contoh macam itulah. This is not talking about travel agency tau. Individual. Diri sendiri. Individual. Sebab tu jangan sombong yang kau bayar mahal ke, kau bayar ni, kau bayar. Jangan sombong. Harta kau berapa je. Nak bandingkan 4,000 dengan kau pergi umrah dengan Rasulullah SAW punya 1 detik pun tak dapat dah. Takkan dapat. Mana boleh you buy Rasulullah pay time. Jadi bila dapat peluang, alhamdulillah, buat betul-betul. Dapat peluang sih. Buat betul-betul. Kan? Mungkin Ustaz kata kadang-kadang tak stop. Yang mana stop, ambil peluang. Kan? Kita pergi ziarah Raudhah sambil tunggu tu, kan dekat luar, bacalah map ni rumah siapa, rumah Siti Aisyah, rumah Ruqayyah, rumah siapa-siapa tu. Imaginekan dekat situ, ni rumah dulu macam ni, sekarang cantik alhamdulillah. Pergi Uhud, belajar cara perang Nabi SAW. Taktiknya. Kat sini, dekat sini, Jabal mana kat sini. Kita nak kena faham ini perjuangan Nabi tau. Yang kau pergi bukan setakat duduk, lepak ke, beli barang ke, tidak. Nak faham perjuangan. Bukan pergi sana tu nak enjoy, tidak. Bukan pergi tu setakat ziarah. Kalau nak dikatakan ziarah makam Sayyidina Hamzah, berapa lama? Sekejap je. Yang lamanya buat apa? Ambil gambar. Ambil gambar. Pergi Jabal mana? Yelah. Tak ada, itu tak salah. Anak tak cakap tu salah. I never say it's wrong. Tapi jangan terlalu stop sangat. Macam Sayyidina Hamzah, Assalamualaikum, Uhud. Dah. Uhud. Jabal Uhud tu Nabi kata apa? Jabal Uhud tu, Uhud mencintai kamu. Kamu mencintai Uhud, Uhud mencintai kamu. Betul. Tak rasa ke cinta Uhud tu? Kalau Nabi dia kata Uhud mencintai kamu, tak rasa ke cinta Jabal Uhud yang kepada kamu? Tak rasa ke? Rasakan dulu sebelum beli aiskrim. Rasakan dulu sebelum beli air. Rasakan dulu sebelum beli tasbih ke, sebelum beli apa, tongkat Ali ke, Hajah Fatimah ke, Cik Fatimah ke apa. Rasakan dulu. Dongak dulu. Tengok keadaan bagaimana Sayyidina Hamzah dipotong hidung, dipotong telinganya. Rasa dulu. Baru macam, alhamdulillah. Yang paling kelakar Ustaz, nampak Ustaz orang kat sana ambil gambar belakang makam Sayyidina Hamzah gini. Apa yang kau piskan sangat, syaitan? Ni semua pak adab lah. Ni pak adab lah. Ni pun dah masuk pak adab lah. Macam gitulah. Tapi alhamdulillah lah. Walau macam mana pun, kita bukan nak marah mereka, tetap Allah pilih mereka. Betul. Tetap Allah pilih mereka untuk ziarah. Mungkin itu jadi asbab mereka untuk jadi lebih baik.
Betul. Sebab kita kalau asyik nampak silap orang ni Ustaz, silap tu kita sebenarnya. Silap tu kita. Cuma kadang-kadang bila kita nampak silap, ambil iktibar lah. Kita asatiza apa Ustaz? Kita asatiza. Nampak silap, tak boleh terus tegur direct dulu. Reflect balik kat diri kita. Betul. Kita macam, aku pun mungkin aku macam ni juga, aku macam ni juga. Nak kena reflect lah. Tak boleh terus macam, bila kita nampak, doakan. Sebab kadang-kadang bila Allah nampakkan silap orang tu, Allah nak bilang kita satu hari kau akan buat juga macam ni. Betul. Contoh macam itu dah Allah. Jadi alhamdulillah banyaklah pengalaman cerita yang Ustaz telah ceritakan. Sekarang since we are in the time of Ramadan dan nak hujung dan lagi berapa 10 hari je tu. Jadi Ustaz boleh terapkan kita tak cinta dengan selawat untuk kita menghabiskan sisa-sisa Ramadan kita ini. Allah SWT berfirman, Allah SWT Muhammad, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dalam Quran Allah dah meletakkan satu tugasan Allah. Bukan saya katakan Allah tu bertugas ke, Allah kerja ke, tidak. Tapi nak memahamkan daripada jiwa kita yang lemah ni, Allah meletakkan, Allah meyakinkan, Allah mendakikkan, Allah mentakkidkan yang bahawasanya Allah dan para malaikatnya. Bila kita katakan Allah itu agung, azim, kabir, Allah akbar. Wa malaikatahu. Bila kita katakan malaikat, kenapa kita rasa segah? Tak rasa segah. Sebab apa? Malaikatahu, dengan bahasa Melayu malaikat kita faham sama. Walhal jumlah malaikat berjuta, berbilion, berzilion, tak dapat dikira dengan akal. Yalah, kalau kita ikut sejarah yang dari riwayat Nabi, Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Every pusing 70,000. Setiap hari kan? Betul. Dia masuk sekali je. Semua hidup dia. Tak boleh masuk lagi. Beratur panjang. Itu dia. Jadi kalau malaikat masuk sekali je. Sekali je. Semua hidup sekali je. Kita tak boleh masuk lagi. Beratur panjang. Kita beratur pun itman lah, kita boleh beratur lagi. Boleh masuk lagi. Masih boleh masuk lagi. Ini tak boleh beratur, ini tak boleh. Dia orang tak komplain pun. Dia tak komplain, tak boleh masuk lagi apa. Dia tak komplain. Sebab memang ditakdirkan Allah SWT memang tak boleh masuk lagi. Sebab memang tak ada waktu, tak ada masa, tak ada peluang. Innallaha wa malaikatahu. Allah dengan agungnya dan para malaikat yang jutaan-jutaannya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak faham cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita faham pandangan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pandangan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekadar Rasulullah manusia biasa, Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah kahwin, Rasulullah beranak, Rasulullah berdarah, Rasulullah sakit, Rasulullah demam, Rasulullah buat apa-apa macam manusia, kita mungkin tak sampai cinta tu. Sebab kita dah pandang Rasulullah ni macam mana inti pandang anak pandang inti. Susah gitu. Tak faham cinta. Kalau kita pandang Rasulullah SAW, huwa hajarun laisa kal hajari. Dia tu batu tapi bukan sejenis batu. Baluk-luk, bahkan dia tu mutiara. Maksudnya dekat sini nak fahamkan Nabi SAW tu siapa? Rasulullah SAW ni dia adalah seorang kekasih ni Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi-nabi ada pangkat. Ibrahim Khalilullah, Sayyidina Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi SAW Habibullah. Habib ini tidak akan terpisah antara dengan yang dicintai. Maksudnya Allah dengan Rasulullah takkan terpisah. Kita kalau syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, takkan terpisah.
Nak fahamkan Rasulullah SAW ini ialah cinta yang sangat-sangat agung. Sebab itulah Rasulullah SAW nak fahamkan cinta Nabi SAW pada satu ketika tu Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia ni Nabi SAW doakan dia. Doakan dia, nak tak aku doakan kau kebaikan wahai Aisyah. Kira dimaafkan kau, diampunkan dosa kau daripada awal sampai akhir, daripada kau hidup sampai kau meninggal. Nak tak aku doakan? Siti Aisyah nak lah. Saking naknya, gembiranya Siti Aisyah kat Rasulullah SAW tu, duduk tunduk malu sebab happy. Lepas tu Rasulullah SAW kata kat Siti Aisyah, kau faham tak Aisyah, yang doa ni aku doakan untuk umat aku tiap-tiap hari. Doa yang Rasulullah SAW minta supaya umat dia masuk dalam syurga setiap hari. Dan doa seorang Nabi itu tidak akan ditolak oleh Allah SWT. Betapa saking sayangnya Nabi dekat kita, kita ni tak nak dibakar dalam api. Tak nak dibakar. Jadi lalu kita ni manusia biasa ni, kalau memandang selawat yang sebagai remeh-temeh, sebagai memandang selawat yang sebagai ala acuh tak acuh, Nabi kata apa? Siapa yang selawat kepada aku, Allah akan berselawat kepada dia 10 kali ganda. Bila kita selawat kat Rasulullah, kita nak kena faham tahu selawat. Kita tak mampu selawat kat Nabi. Tak mampu. Kenapa saya cakap tak mampu selawat kat Nabi? Guru saya pesan, selama ni kau selawat, kau tak mampu pun selawat kat Nabi kau. Saya fikir balik, kenapa Ustaz cakap macam ni? Guru saya kata apa? Kau baca selawat sekarang. Saya baca lah Allahumma. Ulang balik. Allahumma. Kau ulang balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau minta tolong ke Allah supaya sampaikan selawat kau kepada Nabi. Sebab kau tak mampu sampaikan selawat kau sendiri kepada Rasulullah SAW. Saking hinanya diri kau. Tapi bila kau dah selawat kat Nabi SAW, Nabi dah tahu siapa yang selawat. Allah Azza wa Jal yang sampaikan selawat kepada Rasulullah, dan Allah Azza wa Jal yang menyampaikan selawatnya kepada kamu. Dia bermakna bukan kita perlu selawat. Bukan selawat perlukan kita, kita perlukan selawat. Kita perlukan selawat. Kita perlukan selawat tu sebab kita perlukan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya sayang kat kita. Allah punya sayang kat Nabi, bukan kat kita, kat Nabi. Siapa bagi Nabi hadiah satu, Allah bagi 10 kat kita. Betul. Kita sayangkan sangat, saking sayangnya Allah dekat Nabi. Siapa yang gembirakan Nabi aku kasih 10 gula-gula. Macam gitu. Ibarat macam gitu. Sebuah kisah, seorang lelaki, dia bertemu dengan, tak silap saya, Sayyidina Sufyan Al-Thawri. Sayyidina Sufyan Al-Thawri pada ketika itu sedang tawaf. Tawaf Kaabah. Dia melihat seorang itu tawaf sambil berselawat. Sufyan Al-Thawri kata, aku tak pernah dengar benda gini. Tawaf sambil selawat. Kata, dia tahan, dia tanya, boleh tak kau share kenapa kau selawat Rasulullah SAW sambil kau tawaf? Dia kata, cerita dia, tahun lepas aku bawa bapa aku pergi umrah atau haji. Pada ketika tu bapa aku meninggal dunia. Dan waktu beliau meninggal dunia, wajah dia menjadi gelap. Saya pendekkan cerita. Wajah dia menjadi gelap. Saya telah jadi amat sedih dan amat terkesan. Saya sedih sangat-sangat. Wajah bapa saya jadi gelap. Dan saya mengaku bapa saya bukan orang yang soleh. Bapa saya minum arak, main judi, kaki perempuan. Tapi saya bawa dia juga pergi Baitullah. Tapi dalam perjalanan meninggal dunia. Tak sempat untuk menunaikan. Waktu tu dah uruskan, sebelum uruskan, saya tertidur. Kepenatan tertidur. Dalam tidur itu, seorang lelaki datang kepada saya dan memberikan satu kain, meletakkan di atas wajah ayah saya. Wajah ayah saya. Dipendekkan cerita, dia berbual dengan lelaki tu. Dia kata, ayah kamu ni bakal masuk syurga. Ayah kamu bakal masuk syurga. Dia letakkan kain, dia angkatkan kain, wajah ayahnya berubah menjadi putih. InsyaAllah. Lelaki ni pusing dekat lelaki tu, dekat dengan orang datang tu. Dia kata, tuan siapa tuan? Apa yang buatkan tuan yakin bapa saya masuk syurga? Ayah kamu ni sentiasa berselawat kepada aku.
Dan aku adalah Nabi-Mu. Masya Allah, dia dapat mimpi Nabi lah. Dapat mimpi Nabi, dapat jumpa Rasulullah SAW. Bila dia bangun daripada tidur, wajah ayahnya berubah jadi putih. Dan dia kata, pada ketika itulah aku tak akan pernah putus untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Apa jua keadaan, apa jua pekerjaan, aku akan berselawat kepada Nabi SAW. Sebab dia nampak dengan mata kepala dia sendiri. Kita mungkin belum terlihat, sebab mungkin kalau Allah lihatkan, kita pun tak mampu untuk menerima. Betul-betul. Kadang-kadang kita dengar cerita-cerita ulama-ulama kan, beginilah, gitulah apa. Kadang-kadang kita tak dapat, Allah belum beri rezeki tu sebab mungkin kita belum ada ketetapan iman yang kuat. Jadi insya-Allah kalau dalam satu masa untuk merasai cinta tu, kena kenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena kenal. Selawat bukan jumlah. Selawat adalah kasih sayang. Satu hari kita kalau selawat 10,000, 15,000, 1 juta sekalipun, tapi tak ada cinta, tak jadi. Takkan jadi. Takkan jadi. Sebanyak mana pun. Tapi jangan putus selawat. Tu tak boleh lah. Masalahnya kita ni, bila kita zikir, kita selawat, kita gunakan lidah, tak gunakan hati. Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Lagi berapa? Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Lagi berapa? Sama juga macam kita baca Quran, kita kejar untuk bila nak habis, bukan kejar apa cerita dalamnya. Contoh macam itu lah. Jadi untuk kebesarannya kita kepada Nabi SAW, yang kita cinta pada Nabi SAW, kita sentiasa selawat untuk Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selawat je terus, selawat terus. Tak kira selawat apa pun. Nak selawat, tapi kalau kamu baca selawat nariyah ke, selawat panjang-panjang, kau aim satu hari 10,000, jenuh lah kan. Selawat yang simple-simple lah. Selawat simple, sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang belum macam mana nak bukan cerita, selawat je dulu. Selawat, insya-Allah dengan berkat selawat Allah akan tanamkan cinta. Kenal dengan Nabi kita. Nak kenal Nabi bukan secara fizikal saja. Perjalanan Nabi tu yang buat kita terharu dengan Rasulullah SAW tu sendiri. Nah, saya ni dah lama beringin nak berduet dengan Ustaz ni. La ilaha illallah. Puasa ke? Tak apalah. Saya pun lagi pilek ni, flu kan. Nah, cakap pasal kalimullah. Teringat satu kasidah. Nah, An-Nabi sallallahu alaihi. Tapi ni yang diajarkan guru saya lah. Nah, Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Muhammad Rasulullah, An-Nabi Sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. Anda tak tahu Ustaz ni? Yang ini tak tahu. Saya tak tahu. Okey, tak apa. Kalau Bumi Petrol Rockers, Wings, Scorpion, Still Loving You. Scorpion. Backstreet Boys tak? Tak. Anak rockers. Rockers. Cuba satu je. Ada tak tahu Ustaz? Kau satu tak tahu? Semarang lah, selawat. Selawat apa je? Anak suka kasidah ni, kasidah Habib Hasan Al-Kaf. Kasidah Melayu. Dia kata tu, masya-Allah, anak suka sangat-sangat. Macam mana tu? Macam mana tu? Nak kena sekarang cerita sikit. Cuba sikit. Saya apa yang saya hafal lah. Boleh. Ada lagi tak? Ada, boleh. Tetamu Ustaz. Boleh. Tetamu boleh ni. Backdoor kita minum. Faidatun min ayyamin ukhra. Tak boleh Salah tu salah. Ya Rabbi salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Betapa indah namamu Rasul. Siapa dirimu wahai Muhammad? Jutaan lisan menyebut namamu. Hancurlah aku tanpa ajaranmu, tanpa dirimu. Bodohlah aku tanpa dirimu. Hancurlah aku. Sungguh terpuji wahai Nabi, sungguh mulia wahai paduka perjuanganmu. Siang dan malam caci maki orang, kau sambut sayang. Wajah senyummu memukau orang, kau sambut baik semua orang. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu je lah yang saya ingat. Jazakumullahu Wa khairan iyyakum jazaa. jazaa. Jadi last question. Last question. Ada question lagi? Ada lagi. Ada, kalau boleh lama-lama. Jadi apa services yang Ustaz provide untuk Al-Qari Buat ke? sikit atas. Oh, orang Bukhari. Al-Qari atau personal? Oh, personal Ni Personal. jual minyak. Personal Kalau personal saya offer Bukan urutan tradisional. turutan tradisional. Tak ada. Di Al-Bukhari, okey. Di Al-Bukhari itu, Al-Bukhari ni tempat belajar lah. Tempat belajar agama. Kami menyediakan kelas agama hujung minggu, madrasah kanak-kanak daripada darjah 1 sampai menengah. Hari Sabtu pagi sampai petang. Kemudian hari biasa kelas saya sendiri daripada Isnin sampai Jumaat. Tiap-tiap hari ada kelas. Oh. Tiap malam lah. Tiap malam ada kelas. Isnin kita baca kitab Allah SWT Muhammad Biatul Hidayah. Selasa nasihat agama wasiat iman Imanullah Haddad. Rabu fiqhul manhaji. Khamis kita baca Adabul Mufrad. Jumaat kita baca kitab Ahlul Walad dan juga Allah SWT Muhammad Adab Sebelum Murid. Dan kita juga ada kursus-kursus from time to time lah. Kalau saya ada masa lapang, saya buka kursus. Kemudian kita juga buat humanitarian, membantu teman-teman di Singapura, keluarga-keluarga yang susah di Singapura, di Malaysia, Indonesia dan juga Ghana. Oh, Ghana. Ghana. Last sekali kita buat servis rawatan ruqyah. Rawatan ruqyah, kita juga buat servis rawatan ruqyah kepada mereka yang ada gangguan lah. Ada gangguan boleh dapatkan perkhidmatan kami di Al-Bukhari. So Ustaz Ghostbuster juga. Saya tak Ghostbuster. Saya ghost yang buster saya. Ghost yang bastard. Ghost yang buster saya. Dia yang datang. Kita tak cari. Dia datang. Tak cari. Tak kuasa kau cari hantu. Saya penakut sebenarnya. Saya penakut. Dan juga inilah kita ada jual madu, jual kurma, dan juga kita ada servis. Sekarang ni servis yang baru adalah servis Ustaz Muhammad pembersihan pusara lah.
Umur saya besar. Baru start. Baru start. Baru start. Bolehlah dengan apa tu tentera-tentera Jepun P. Ramlee. Ya, Geng 606. Geng 606. Biasa jumpa lah. Jadi saya kalau kat sana, saya baca-baca dan keluar dulu. Baru kita settlekan. Itulah sebagai siapa nak cari boleh pergi dekat Facebook, ID, Facebook Abu Qari, Instagram, IG. Itu je lah. Dan dengan khabar bulan 10 ada keberangkatan ya? InsyaAllah bulan 10. Dia saya kurang pasti 5 hari bulan coach. Bulan saya 10 tak tahulah, tapi saya tengok bulan 10 insyaAllah ada keberangkatan menunaikan umrah bersama saya. Saya sendiri. Temanya adalah Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ni kita umrah, kita pergi umrah, kita akan bawa jemaah mengenal siapa tu Nabi SAW. Belajar hadis, kenal siapa tu Nabi, cara Nabi makan, cara Nabi berbual, cara Nabi tunjuk, cara Nabi marah, cara Nabi buat pekerjaan dan sifat-sifat Nabi SAW. Dekat situ kita akan tak habis semua kitab, tapi kita akan ambil poin-poin yang penting supaya kita dapat lebih memahami, dapat lebih merasai yang kita ziarah ni Rasulullah, Nabi kita. InsyaAllah dengan Zaki Alwi. Dengan Zaki Alwi Travel. Yes. Sahabat kita juga tu. Kalau habiskan satu kitab bulan kat sana berbulan. Berbulan insya-Allah. Kita tak baiklah jadi boleh Ustaz. Sekarang bayar berapa je? 3 bulan boleh stay. Kalau ikut saya tak payah, kita tawakal je. Tawakal. Jangan balik. Boleh. Mana tak apalah. Lepas tu ujung-ujung jadi cleaner je lah. Ya. Saya akan siapkan uniform sekali. Hanya pun. Itu insya-Allah lah, insya-Allah. Tema dia tema Syama'il lah, insya-Allah. Jadi bagi siapa yang berhajat untuk bersama Ustaz Firdaus Ismail, bolehlah cari Ustaz Zaki. Ustaz Zaki. Daripada Zaki Alwi Services and Travel. Sekarang saya tahu yang dia semalam baru berangkat. Semalam baru berangkat. Dengan beberapa jemaah. Dan insya-Allah kita doakan dia keberangkatan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala balik pulang ke tanah air pun dengan selamat dengan jemaah insya-Allah. Okey, jadi siapa yang berhajat bolehlah approach Zaki Alwi Services dan juga Ustaz Firdaus Yahya doktor. Salah nanti. Itu doktor. Saya kacang. Ustaz Muhammad Firdaus Ismail. Kalau tak pun boleh cari malu je lah. Tak tahu nama guest Pin. Firdaus ni nama common. Nama common. Saya punya Firdaus macam-macam Firdaus. Tak je Firdaus macam-macam keluar. Betul nama common. Paling handsome saya. Betul. Okey. Jadi boleh taji Ustaz atau Ustaz Zaki atau Zaki Alwi punya services boleh insya-Allah. Cari di situ insya-Allah. Jadi ni last. Tak ada last lagi dah. Biasalah Ustaz baca doa penutup. Saya tasbih kafarah je. Doa penutup. Doa penutup. Okey. Kenapa tadi? Kan dah suruh apa budak joget. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wahai Tuhan, wahai Allah, wahai yang Rahman, wahai yang Rahim, wahai yang Qahhar, wahai yang Jabbar, wahai yang Latif, ya Allah, ya Rahman, ya Azim, ya Sultan, ya Jabbar, ya Karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa adik-beradik kami, dosa teman-teman kami, dosa saudara mara kami. Ya Allah, Kau ampunkanlah kami, ya Allah, di bulan yang penuh dengan barakah ini, di bulan yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah keimanan kami, tambahkanlah kekhusyukan dalam diri kami, tambahkanlah segala-galanya yang kekurangan dalam diri kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Kau haramkan mata kami untuk melihat syurga-Mu, janganlah Kau haramkan mata kami untuk melihat Nabi-Mu,
Janganlah kau haramkan mata kami untuk daripada melihat Kaabah-Mu. Janganlah kau haramkan mata kami untuk melihatkan Qubbatul Khadra yang berada di Madinah itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati kami sudah hancur, hati kami sudah rosak, hati kami terlalu kotor, ya Allah. Gantikanlah kami dengan hati yang baru. Mulakanlah diri kami dengan berkat selawat, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami. Terimalah puasa kami, terimalah diri kami, terimalah rukuk kami, terimalah sujud kami, ya Allah. Segala-galanya yang kami buat demi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik dalam diri kami, ya Allah. Selama kami berpuasa dalam Ramadan ini, ya Allah, jadikanlah yang terbaik dalam diri kami, ya Allah. Jika Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami, ya Allah, jadikanlah Ramadan ini sebagai asbab kami masuk dalam syurga-Mu, ya Allah. Kami minta syurga-Mu, ya Allah. Kami minta syurga-Mu, ya Allah. Kami minta syurga-Mu, ya Allah. Kami hindarkanlah diri kami daripada api azab, api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami banyak dosa, kami mengaku kami banyak dosa, kami mengaku kami banyak buat salah. Maka dengan itu, ya Allah, dengan sifat pemaaf-Mu, ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa, sungguhnya Engkaulah yang maha pemaaf dan suka memaafkan. Maafkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma la tufarriq jam'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa sa'in mashkur wa amalin salihin maqbul wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadanallahu iyyakum wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.